Ini bab orang yang sempat satu rakaat daripada sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sesuatu sembahyang, berarti dia telah mendapat sembahyang itu. Ini bab apa yang dibaca pada hari Jumaat. Ini surah apa yang dibaca ataupun yang seseorang itu elok membacanya pada sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca dalam 2 rakaat sembahyang hari raya dan pada hari Jumaat, Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Yang yang pertama itu dalam rakaat yang pertama dan yang kedua dalam rakaat yang kedua. Beliau berkata kadang-kadang berkumpul, yakni hari Jumaat dan hari raya pada suatu hari, yakni pada hari yang sama, faqara'a bihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Uzbah bahawa Dhahak bin Qais bertanya Nu'man bin Bashir, apakah yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada hari Jumaat selepas membaca surah Jumaat, yakni pada rakaat yang pertama, lepas pada tu apa dia baca? Faqala, beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca hal ataka hadithul ghashiyah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Abi Rafi', beliau berkata, pernah Abu Hurairah menjadi imam kepada kami dalam sembahyang Jumaat pada hari Jumaat. Menjadi imam kepada kami pada hari Jumaat, yakni dalam sembahyang Jumaat. Maka beliau membaca surah Jumaat dan dalam rakaat yang kedua, idza ja'akal munafiqun, yakni surah Munafiqun. Qala Ibnu Abi Rafi' berkata, selepas Abu Hurairah selesai bersembahyang, aku pergi bertemu dengannya, lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah membaca 2 surah yang mana Ali selalu membaca kedua-duanya di Kufah. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah itu pada hari Jumaat, yakni dalam sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam sembahyang Jumaat, Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Babur rajul, seseorang mengikut imam dalam keadaan ada dinding yang menghadangnya ataupun menghalangnya dengan imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang di dalam biliknya, sedangkan orang ramai mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang bilik itu. Babus salah ba'dal Jum'ah, ini bab sembahyang selepas Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar pernah melihat seseorang bersembahyang 2 rakaat pada hari Jumaat di tempatnya, ini di tempat dia bersembahyang Jumaat itu juga. Maka Ibnu Umar menolaknya sambil berkata, adakah engkau hendak bersembahyang Jumaat 4 rakaat? Dan Abdullah selalu bersembahyang pada hari Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau berkata, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi', beliau berkata, Ibnu Umar selalu memanjangkan sembahyang sebelum Jumaat dan bersembahyang selepasnya 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan demikian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bin Jubair, daripada Umar bin Atha bin Abil Khawar bahawa Nafi' bin Jubair telah menghantarnya kepada Sa'ib bin Yazid, iaitu anak saudara kepada Namir, untuk bertanya beliau tentang sesuatu yang pernah
Muawiyah tengok daripadanya ataupun padanya berhubung dengan sembahyang. Maka beliau berkata, Sa'ib bin Yazid kata, aku pernah bersembahyang bersama Muawiyah dalam Maqsurah. Apabila aku memberi salam, setelah aku memberi salam, aku pun berdiri di tempat aku bersembahyang jemaat itu juga, lalu bersembahyang. Setelah Muawiyah masuk ke dalam tempat penginapannya, dia pun menghantar orang kepadaku, yakni untuk memanggilku. Maka beliau pun berkata, jangan lagi engkau ulangi apa yang telah engkau buat tadi. Apabila engkau telah selesai bersembahyang jemaat, maka janganlah engkau, maka tidak boleh, kita baca tadi, fala tasiluha bi salatin, maka tidak boleh engkau menyambungnya dengan sembahyang yang lain. Boleh juga kita baca begitu. Satu lagi boleh, fala tasilha. Kalau kita baca begitu bermakna la itu la nahi, maknanya jangan kamu sambungkannya dengan sembahyang yang lain. Sebelum engkau bercakap ataupun keluar, kerana Nabi SAW menyuruh begitu, iaitu satu sembahyang tidak boleh disambungkan dengan satu sembahyang yang lain selagi engkau tidak bercakap ataupun keluar. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha, daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Ibnu Umar apabila berada di Mekah, dia bersembahyang jemaat, fasallal jemaat, yakni setelah dia bersembahyang jemaat, dia pun ke depan sedikit, lalu bersembahyang 2 rakaat, kemudian ke depan lagi, lalu bersembahyang 4 rakaat. Setelah beliau berada di Madinah, selepas bersembahyang jemaat, beliau pulang ke rumahnya dan bersembahyang 2 rakaat. Beliau tidak bersembahyang di masjid. Maka ada orang berkata kepadanya, orang tanya dia, apa lagu tu? Dia pun menjawab, Rasulullah SAW melakukan demikian. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ibnu Sabbah berkata, katanya, man kana musallian, yang di dalam sanad dia, dalam riwayat dia, dia kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang hendak bersembahyang selepas Jumaat, maka hendaklah dia mengerjakan 4 rakaat. Wa tamma hadithuhu, hadis Ibnu Sabbah berhenti setakat itu, selesai di situ. Ibnu Yunus berkata, apabila kamu bersembahyang jemaat, maka kamu bersembahyanglah selepasnya 4 rakaat. Qala, perawi berkata, yakni Suhail, ayah saya berkata kepada saya, wahai anakku, kalau engkau telah bersembahyang di masjid 2 rakaat, kemudian engkau masuk ke rumah ataupun ke tempat tinggal ataupun ke rumah, maka bersembahyanglah 2 rakaat. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW bersembahyang selepas Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Abu Dawud berkata demikianlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bahawa beliau melihat Ibnu Umar bersembahyang selepas Jumaat. Beliau yanmazu an musallahu, beralih dari tempat sembahyang Jumaatnya sedikit, tidak jauh tempat dia beralih. Qala, Atha berkata, maka dia pun mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Dia kata lagi, thumma yamshi anfasa, selepas itu dia beralih agak jauh, lebih jauh daripada yang tadi. Lalu beliau bersembahyang 4 rakaat pula. Qultu, saya pun berkata kepada Atha, kata perawi di bawahnya, yakni Ibnu Jurayj, berapa kali engkau melihat Ibnu Umar melakukan demikian? Atha berkata, berkali-kali, banyak kali.
Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman, tetapi beliau tidak menyempurnakan riwayat itu seperti tadi. Habislah. Ini masih lagi tentang Jumaat. Imam Abu Daud buat tajuk, sesiapa yang dah 1 rakaat sembahyang jemaat, berarti dia dah jemaat itu. Berarti dia dah jemaat itu. Lepas tu dia amali hadis. Hadis dia tu tak ada sebut jemaat pun. Hadis dia tu disebut secara umum, sesiapa yang dah 1 sembahyang, 1 rakaat daripada sesuatu sembahyang, tak ada sebut jemaat. Imam Abu Daud nak ceritanya, ya, sembahyang jemaat pun lagu tu juga. Bukan khusus dengan sembahyang hak lain. Sembahyang lain pun lagu tu juga. Sembahyang jemaat pun lagu tu juga waktu dia nak ceritanya. Sebab ada pun riwayat hak sebut tentang jemaat, man adraka minal jumu'ati raka'atan faqad adraka. Ada pun riwayat lagu tu. Imam Abu Daud tak mari hak tu. Dia mari hak umum. Dia mari hak umum ni, dalam hak umum ni pun termasuk juga hak jemaat. Dia nak cerita begitu. Apa makna? Seseorang tu bila dah 1 rakaat semaya dengan tu imam, berarti dia dah semaya jemaat. Apa makna? Adakah makna dia bila dia dah 1 rakaat dengan tu imam, pakai 1 rakaat tu lah? Dia dah 1 rakaat dengan tu imam, katakanlah daripada awal rakaat yang kedua, ataupun dah rokok, paling tidaknya, paling lewatnya dah rokok. Itu makna dah 1 rakaat. Apakah maknanya dia hanya padan dengan 1 rakaat tu je? Bermakna dia dah jemaat tu dengan 1 rakaat gitu ke? Tak ada siapa pun ulama ni Islam dalam dunia ni kata lagu tu. Tak ada. Mana yang ijma' ulama dalam perkara ni? Hadis ni tidak maksud sebagaimana yang zahir difahami, mungkin difahami begitu, tak ada siapa pun daripada dulu sampai sekarang. Bahkan makna dia nya, kalau dia dah 1 rakaat dengan tu imam, dia kena tambahlah satu lagi, jadi 2 rakaat lah. Jadi 2 rakaat juga sembahyang jemaat tu 2 rakaat kan. Bila dia dah dengan tu imam 1 rakaat, hak dia tak ada dengan tu imam 1 rakaat lagi, dia tambahlah tu. Semua kata lagu tu, dia tambahlah tu. Begitu juga dengan sembahyang yang lain. Kalau dah 1 rakaat dengan tu imam, sembahyang tu 4 rakaat, kita kata dah rakaat akhir, bermakna dia kena tambah 3 lagi gitu. Kalau sembahyang 3 rakaat dah 1 rakaat, bermakna kena tambah 2 lagi, gitulah. Itu salah satu makna yang difahami oleh ulama, iaitu kalau orang tu dah, bermakna dia dah lah dengan tu imam tu rakaat tu, dia perlu tambah hak tak ada tu lah berapa, dia perlu tambah. Itu satu maknanya. Yang kedua, sesiapa yang dah hak ni dalam hadis ni 1 rakaat daripada sembahyang, berarti dia dah sembahyang. Apa makna? Makna dan dapat fadilat sembahyang jemaah. Dapat fadilat sembahyang jemaah tu. Dan dah dapat sembahyang tu makna sebagai jemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesiapa yang dah sembahyang dengan tu imam, sembahyang jemaat, dah 1 rakaat jemaat maksudnya, bukan sembahyang lain, bermakna dia dah sembahyang tu. Dia dah sembahyang tu, yakni sebagai sembahyang jemaat. Tak perlu buat zuhur, tak perlu buat zuhur. Kalau dah 1 rakaat. Tapi kalau kurang daripada 1 rakaat, itu lain cerita. Kurang daripada 1 rakaat itu lagu mana? Dia dah dengan tu imam pada rakaat yang kedua setelah tu imam tu bangun daripada rukuk, jadi dia dah pada ketika i'tidal. Itu mana tak dah 1 rakaat. Bila dia tak dah 1 rakaat tu, mengikut jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan ramai lagi orang lain-lain, dia kena sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur.